Masa dibahagikan kepada tiga. Masa yang lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Persoalannya ialah bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita beramal dengan tiga masa ini. Masa yang lalu apabila digabungkan dengan masa akan datang, itu bersamaan dengan masa sekarang dari sudut amalan. Masa yang lalu digabungkan dengan masa akan datang, sama dengan masa sekarang. Kita ambil contoh. Masa yang lalu berlaku Isra' Mi'raj. Dalam Isra' Mi'raj, perintah salat, perintah sembahyang. Akan datang di hari akhirat, ahli syurga akan bertanya kepada penghuni neraka, Ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu dihumbankan ke dalam api neraka saqar? Qalu, jawab mereka, lam naku minal musallin. Karena di dunia dulu kami tidak sembahyang. Karena orang yang tidak salat tempatnya neraka saqar. Jadi masa yang lalu perintah salat 5 waktu. Masa akan datang ahli syurga bertanya kepada penghuni neraka. Maka masa sekarang kita menunaikan solat kerana kita menghindarkan diri kita, keturunan kita daripada mencuaikan sembahyang. Adha'us solat. Malah kita mengambil doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alna, jadikanlah kami muqimis salat atau muqimas salat, orang yang mendirikan sembahyang, wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, wa taqabbal du'a, terimalah doa kami. Jadi apa yang kita buat sekarang mengambil kira dua perkara, masa lalu, masa akan datang, kita gabungkan, itulah menjadi amalan kita. Jadi kalau ada pihak mengatakan masa lalu itu sudah ketinggalan, sudah lapuk, kerana dia barang yang lama, apa gunanya kita zaman sekarang? Kenapa kita nak menoleh ke belakang? Jadi orang yang begini, umpama bila dia berada di jalan raya dengan kenderaan, dia tak tahu dari mana dia datang. Bila orang tanya kamu ni dari mana, tak tahu. Tapi dia sedang menaiki kenderaan, ETS, bas, kereta. Where do you come from? Kamu dari mana, tak tahu. Nak ke mana pun tak tahu. Jadi orang yang tak tahu dari mana, ke mana dia nak pergi, itu disebut ad-dallun ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang sesat.
Kita semua ada pengalaman sesat. Sesat di Kuala Lumpur, sesat di Mekah, di Masjidil Haram, sesat di dalam hutan. Bagaimana keadaan kita waktu sesat? Pertama, kita tak tahu dari mana kita, dan kita tak tahu nak ke mana kita. Maka namanya sesat. Balun, sesat. Umpamanya kalau secara perbandingan. Jadi kerana itu, anak-anak kita, dia perlu mengetahui masa yang lalu. Masa yang lalu itu mungkin tak ada tarikh dan kalender. Seperti mana soalan daripada Tuhan, hal ata 'alal insan, sudahkah sampai kepada manusia? Alal insan, sudah sampaikah ke atas manusia? Hinun minad dahr, satu masa dulu. Bila masa dulu? Lam yakun syai'an madhkur, kamu belum jadi apa-apa. Lam yakun, kamu belum jadi, manusia belum ada. Madhkur, nak disebut, nak diingat pun tak boleh. Sebab macam mana rupa manusia, dia belum jadi. Jadi zaman itu Allah nak bagi tahu kepada kita, supaya kita tahu asal usul kita, dari mana kita datang. Apabila Allah menjadikan planet bumi, langit, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, air lautan, udara, manusia belum ada lagi. Dah siap semua, baru Allah jadikan manusia. Ibarat orang masuk rumah, dah siap, apa kita panggil, elektrik, air, rumah dah dapat CF, baru kita masuk. Dah ada dapur, dah ada sedikit sebanyak kemudahan, baru orang masuk. Begitulah sejarah manusia ini, bermula daripada tiada. Berbeza dengan Allah. Allah itu tidak sedia ada. Allah Ta'ala wujud, sedia ada. Tapi kita bermula dengan lam yakun, belum jadi syai'an, apa-apa. Tujuannya ialah supaya kita mempunyai dorongan dalam hidup, motivasi, semangat dalam hidup ini. Nabi Muhammad dah umur 40 tahun lebih. Allah bagi tahu Nabi, wa wajadaka ailan, bukankah engkau wahai Muhammad, wa wajadaka ailan, kamu susah, kamu tak ada duit, kamu tak ada harta, kamu miskin. Fa'aghna, lalu kami cukupkan. Bukan tiba-tiba Nabi itu ada segala-galanya. Termasuk kita, termasuk ibu bapa kita. Kalau kita buka sejarah ibu bapa tok dan tok puan kita dulu, mereka jauh lebih susah daripada kita. Kenapa Tuhan ungkit cerita ini? Masa lalu, wa wajadaka dhallan fahada, supaya manusia ini tahu sejarah diri. Bila dia tahu dia dari mana, dia tidak akan lupa diri, dia tidak akan sombong. Dia menjadi orang yang sentiasa bersyukur.
terhadap nikmat yang Tuhan bagi. Itu kepentingan masa lalu. Ikutlah apa yang kita nak kongsi masa lalu kita dari sudut ilmu pengetahuan diri kita, sejarah kita, keluarga kita. Itu sangat penting. Anak-anak hari ini, apa yang mereka lihat ialah masa sekarang diisi dengan perkara-perkara hari ini. Tapi masa yang lalu itu tidak. Sampai ada satu cikgu bahasa, dia mengajar sekolah pandai. Sekolah itu bukanlah pandai, murid dia pandai. Bila cikgu dia kata sabut, sabut, untung sabut timbul. Dia tanya cikgu dia, cikgu, sekolah menengah ni, sabut tu apa? Apa maknanya? Dia tahu makan kari daripada santan, dia makan gulai santan, tapi dia tak tahu sabut, dia tak tahu. Kalau umur kita ni tak tahu sabut, itu pelik benar. Sebab mak kita suruh kita ambil kelapa nun di atas panjang. Dia tak siap dah belah dah kelapa tu. Kukur kelapa tu, kukur. Anak kita sekarang ada kukur kelapa. Maka mereka tak tahu sabut. Ini sekolah elit. Bukanlah penting sangat tahu sabut tu. Nak ceritanya bagaimana pengalaman yang lalu itu tidak sampai kepada generasi yang ada. Ini yang dikatakan jurang, generation gap, jurang generasi. Apatah lagi kisah-kisah Al-Quran. Maka ayat-ayat yang bakal kita baca ini menceritakan masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Jadi saya baca, tuan-tuan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. In yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun
الصابرين أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فتكون لهم قلوب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم. قد خلت min qablikum sunan. Sunan itu sunnah. Bila dia jamak atau plural jadi sunan. Jadi Allah tegaskan di sana bahawa qad, sesungguhnya telah berlalu sunnah-sunnah Allah. Jadi apabila sunnah ini berlaku, itu jadi sejarah. Sejarah itu ialah bila sunnah ini berlaku, actualization. Boleh juga kita kata undang-undang Tuhan, ketetapan Allah telah berlaku min qablikum, sebelum kami, sebelum Nabi Muhammad, sebelum sahabat, sebelum kita dulu-dulu telah berlaku sunnah-sunnah Allah. Maka fasiru fil ardh, berjalanlah kamu di muka bumi. Jadi berjalan ini kita boleh membuat exploration, melalui Google, melalui media, kita boleh mencari. Kalau dulu dia pergi berjalan, naik unta, berjalan kaki, mengembar. Sekarang dengan kemajuan yang ada, kita boleh buka apa yang berlaku dulu-dulu. Sama ada buku sejarah, ataupun kita boleh membuka apa juga kisah-kisah yang lalu. Untuk apa? Fasiru fil ardh, fanzuru, perhatikan. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah, kerana mereka mendustakan para rasul. Jadi orang-orang yang mendustakan ini, apa akibatnya? Jadi kepada orang kafir Mekah, ayat ini Tuhan sebut
Cuba kamu tengok orang-orang yang mendustakan Rasul, bagaimana kesudahan mereka. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi sebab itu bila turun ayat Quran kepada Nabi, bukan sahaja Nabi sampaikan kepada orang yang sudah beriman, Nabi sampaikan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Karena ayat ini addressnya mereka yang mendustakan para rasul. Seperti yang disebut dalam surah Yasin, masyarakat dulu bila datang rasul, mereka dustakan, mereka tak terima, mereka menentang. Lalu kata Tuhan, wa jaa min aqsal Madinah, muncul, datang jauh daripada kota Aqsal Madinah, rajulun, seorang lelaki, yas'a, dengan penuh semangat. Dia kata kepada kaum dia, sebab kaum dia, bangsa dia menentang Rasul. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai bangsa aku, wahai kaum aku, ittabi'u, ikutlah para rasul, kerana mereka ini adalah orang-orang yang tidak meminta upah. Man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi ada dalam masyarakat itu orang yang ada kesedaran, dia bangkit as a person, sebagai individu, kerana dia tengok rasul yang datang ini membawa ajaran, mereka ini bukan minta upah, maka dia seru dengan baik. Dikatakan orang ini bernama Najjar, akhirnya dia dibunuh. Kalau kita baca surah Yasin, daripada ayat itu, datang seorang rasul, mereka dustakan. Datang yang kedua, mereka dustakan. Lalu Allah datangkan 3 orang utusan, mereka menolak. Akhirnya anak muda yang menjadi pendakwah itu mereka bunuh. Jadi kisah ini, kita baca Yasin itu bukan sahaja hal berlaku sekarang, berlaku dulu. Ittabi'ul mursalin, ikutlah, dia kata. Rasul-rasul ini, mereka bukan ada kepentingan apa-apa, mereka mendatangkan, membawa ajaran Tuhan. Kepada orang Islam, Tuhan kata, in yamsaskum qarh, kalau kamu cedera, luka dalam perang Uhud, faqad massal qauma qarhum mithlu, orang-orang kafir pada perang Badar, mereka juga luka, cedera, mithluhu, macam kamu. Jadi Tuhan datangkan perbandingan. Jarak antara perang Badar dengan perang Uhud ni tak ada. Perang Badar dalam bulan Ramadan. Bila perang Uhud, umat Islam kalah. Kamu rasa kecewa dengan 70 orang gugur syahid. Tapi bukan kamu saja, orang kafir dulu juga. Faqad massal qaum qarhum mithlu wa tilkal ayyam, begitulah hari-hari dalam kehidupan ini, kata Allah, nudawiluha, kami gilirkan. Perang Badar kamu menang, perang Uhud kamu kalah. Nudawiluha bainan nas, supaya manusia ini sedar diri dalam kehidupan ini.
kita ibarat roda, ada masa di atas, ada masa di bawah. Tidak semuanya di atas. Begitulah ibarat ombak, ada pasang, ada surut, ada sehat, ada tidak sehat. Itu kehidupan. Bukan artinya kita menyerah, tetapi untuk menjadi renungan kepada kita, supaya apabila kita berada dalam kedudukan yang baik, kita bersyukur. Apabila kita berada sebaliknya, kita bersabar. Itu sudah menjadi lumrah. Karena hari ini generasi yang ada sekarang, termasuk orang Islam, ramai yang kecewa. Anak-anak muda yang membunuh diri, komit suicide, belajar luar negara, budak pandai, straight 10A, 12A, cuma tidak dihebat karena kecewa dalam hidup, tidak dapat memenuhi expectation, jangkaan dia, kecewa. Sebab itu pendidikan Luqman menjadikan sabar itu sebagai teras dalam pembinaan akhlak. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, kata Luqman. Luqman itu kita lah. Aqimis salat, dirikan sembahyang. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Supaya dia ada kepedulian sosial, social responsibility. Dia kena ada kesedaran masyarakat. Apa dia? Masyarakat ini, yaitu dia menganjurkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dia tak boleh memihak kepada yang jahat, tapi dia adalah agent untuk merubah keadaan yang mungkar kepada ma'ruf. Mengikut bidangnya. Dia sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai seorang pegawai, seorang ahli perniagaan, dia kena melakukan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang ketiga, wasbir, hendaklah kamu sabar, ma asabaka, segala bencana yang menimpa kamu. Jadi nak mengajar kesabaran inilah, maka kita difardukan berpuasa. Apa sahaja perkara-perkara yang boleh menimbulkan kesabaran, termasuk tadi, dia rasa dia susah, dulu orang lagi susah, jadi datang sabar. Setengah tu dia tak dapat menerima hakikat takdir yang Tuhan tetapkan ke atas. Lalu dia kecewa dan dia bertindak di luar kemanusiaan, di luar daripada pertimbangan akal, sehingga yang menguasainya itu ialah emosi dan perasaan. Di mana letak iman? Ini peranan kita dalam mendidik, walaupun anak kita itu sudah 40 tahun. Ayat 15 Suratul Ahqaf menyebut ibu bapa ini mendidik anak-anak ini sehinggalah anak-anak itu arba'ina sanatan, sehingga umurnya 40. Bukan takat SPM, bukan takat habis belajar, tapi sampai umur 40 itu dia masih lagi memerlukan asuhan didikan daripada kita. Walaupun anak itu sudah berjaya dari sudut karier kerjaya, itu disebut dalam suratul Ahqaf ayat 15. Arba'ina sana, 40 tahun. Kerana kita bukan saja nak mengajar dia alif bata, tapi kita nak mengajar dia macam mana menghadapi realiti kehidupan ini, supaya kita sama-sama berkongsi
sejarah keluarga, dia kena tahu. Sebab itu Nabi memerintahkan ta'allam, pelajarilah min ansabakum, nasab keturunan kamu. Dengan kamu mempelajari nasab keturunan kamu, itu akan menambahkan silaturahim, dan itu juga akan melihat bagaimana keluarga kita bangkit daripada kesusahan-kesusahan. Zaman Jepunnya, zaman komunisnya, zaman sebelum itu lagi tak ada elektrik, ya, hanya dengan air telaga. Ini perlu dikongsi. Bukan kita nak dera anak-anak sekarang, tapi biar dia tahu sejarah itu. Kerana Nabi Muhammad umur 40, Tuhan kata, ma kamu dulu wa wajadaka ailan fa'aghna. Kamu dulu ma yatim. Kamu dulu yatim. Mak kamu mengandungkan kamu, ayah kamu meninggal. Tuhan sebut dalam surah Wadduha. Macam ayat ni. Kamu dulu yatim. Macam mana ayat ni? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman alam yajidka, bukankah kamu dulu yatiman fa'awa, lalu kami lindung engkau. Dipelihara oleh Abdul Muttalib, datuknya. Meninggal datuknya. Sebelum itu ibu dia meninggal. Dalam perut lagi ayah dia meninggal. Kemudian dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. That was Muhammad. Itulah Nabi Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukan Allah nak menghina anak yatim, tidak. Selepas itu Tuhan kata, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan kamu herdik anak yatim. Sebab Nabi Muhammad itu yatim. Jadi bagi kita, anak-anak, dia masih ada di sisinya ibu dan ayah. Patutnya dia lebih bersyukur. Inilah yang dikatakan peluang apabila kita mengkaji Al-Quran ini. Fihi, dalam Quran itu disebut naba'un min qablikum ataupun naba'un man qablakum. Naba' itu maksudnya berita. Berita orang-orang sebelum kamu. Fihi, dalam Quran itu khabarun ma ba'dakum. Berita, news ma ba'dakum, umat selepas kamu, diceritakan dalam Quran. Seperti kita membaca Fatihah tadi, diceritakan kisah yang lalu. Siapa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kisah lalu, masa lalu, orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Ambillah siapa solihin, siapa siddiqin, siapa nabi-nabi. Itu adalah masa yang lalu. Supaya kita ini diberi nikmat seperti mana orang-orang yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Supaya kita berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta. An'amta itu fi'il madhi. An'amta itu past tense, fi'il madhi, menceritakan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Macam mana kehidupan Nabi-Nabi?
Maka muka surat 2 menjelaskan berapa banyak Nabi yang berperang bersama-sama mereka. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala. Ibnu Jarir dia memilih qutila. Qatala maknanya berperang. Kalau qutila, terbunuh. Berapa banyak nabi-nabi yang berperang bersama dengan nabi itu? Ribbiyuna kathir. Ada terjemah menyebut ribbiyun itu ribu-ribu, ramai, jumlah yang besar. Ribbiyuna kathir. Siapa dia? Pengikut yang bertakwa. Jadi kita berpuasa itu menjana takwa. Orang yang bertakwa, mereka bersama dengan Nabi, mereka berjuang. Bagaimana sifat mereka? Fama wahanu, mereka tidak menjadi lemah semangat. Mereka tidak menjadi lemah semangat, mereka tak lemah. Lima asabahum fi sabilillah, kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah fi sabilillah. Sifat orang bertakwa, dia tidak lemah semangat, dia tidak kecewa. Fama wahan. Yang kedua, wama dha'ufu, dia tidak lesu, tidak penat, sentiasa energetik, sentiasa bertenaga, walaupun pencinnya dah lama. Wama dha'ufu, dia gagahi puasanya, baca Qurannya, salatnya, menolong ahli keluarga. Dia tidak rasa penat ataupun tidak rasa lemah. Wama dha'uf, daripada perkataan dhaif, dia tak rasa lemah. Ya, tenaga mungkin berkurangan disebabkan oleh usia, tetapi kerana dia tadi bersemangat, energetik. Wa mastakanu, dia tidak surrender, tidak menyerah kalah. Walaupun lima asabahum, bencana menimpa dia, macam-macam bentuk musibah. Musibah ni macam-macam. Tapi orang bertakwa, dia tetap bersemangat. Inilah yang dikatakan wallah yuhibbus sabirin. Allah suka, kasih kepada orang yang sabar. Jadi orang yang bertakwa itu sifatnya apa? Wama dha'ufu, wama wahan, fama wahan, wama stakan. Dia tidak menyerah. Menyerah itu maknanya surrender, maksudnya dia kecewa. Tetapi dia senantiasa memikir macam mana untuk dia menjadi orang-orang yang berjaya. Sebab itu Allah menyebut afalam yasiru fil ardh, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Kalau kamu merantau, mengembara, tadi kita sebut mengembara dengan pesawat, dengan kapal, dengan itu dan ini. Tapi hari ini boleh juga kita mengembara melalui Facebook dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. Kerana fatakuna lahum, supaya dengan kamu mengembara tadi, hati kamu yaqiluna biha, kamu dapat memahami. Atau adanun, adan itu mana telinga. Kalau anak-anak kita sekolah dia sebut uzun. Uzunun itu telinga. Dengan telinga yang ada, yasma'una biha, kamu mendengar dengannya. Fa innaha, sesungguhnya, nya itu apa? Ha itu disebut pronoun, ganti nama. Ganti nama itu merujuk kepada kisah, kisah-kisah yang lalu. Itu la ta'mal absar, bukanlah mata itu yang buta, tetapi walakin ta'mal, tetapi yang buta itu ialah al-qulub, iaitu hati, allati fi sudur, letaknya di dalam dada. Sebab itu bila Nabi membaca ayat
Siapa yang buta di dunia, maka di akhirat dia buta. Surah Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa yang buta di dunia ini, fahuwa fil akhirati a'ma, di akhirat dia buta. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum, dia memang seorang yang buta. Ya Rasulullah, apalah nasib aku? Dah buta di dunia. Lalu Nabi menjawab dengan ayat ini, fa innaha la ta'mal absar, yang buta itu bukanlah mata, tetapi walakin ta'mal qulub, yang buta itu ialah hati. Di mana hati? Allati fis sudur, baulah dia rasa lega. Ya, sebab banyak ayat Quran ini yang dikaitkan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi kata, kerana dialah aku ditegur oleh Tuhan. Nabi rasa bangga, bersyukur kerana Abdullah bin Ummi Maktum aku ditegur oleh Allah. Ketika Nabi sedang membuat press conference, kenyataan akhbar dengan pembesar, tiba-tiba Abdullah bin Maktum datang. Dia nak mengaji, dia tak nampak majlis itu. Rasulullah tengok dia, wajah Nabi masam, abasa, abasa tu muka masam. Wa tawalla, Nabi berpaling. Nabi tak entertain dia, tak layan dia. Waktu itu turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, muncul seorang yang buta, kamu berpaling, muka kamu masam. Nabi kata, kerana dialah aku ditegur oleh Allah. Dia tak marah. Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga turun satu surah, namanya surah Abasa. Jadi sedang jamaah yang dimuliakan, sebagai penutup muka surat 3, kita perlu mencari hikmah, al-kalimatul hikmah, perkataan yang mengandungi hikmah. Hikmah itu apa? Kebijaksanaan, wisdom. Kita perlu cari, kerana kalimah yang baik itu adalah barang yang hilang bagi orang mukmin. Dhallatul mukmin, sini disebut senjata, as a weapon. Ada juga terjemah menyebut dhallatul mukmin itu barang yang hilang daripada orang beriman. Barang kita hilang, kunci, beg duit, tentu kita cari. Kad pengenalan hilang, kita cari. Jadi kalimatul hikmah yang tak ada kepada kita adalah barang yang hilang. Lalu kata Nabi, anna wajadaha, di mana sahaja kamu jumpa, fahuwa ahaqqu biha, maka itu kamu berhak mengambilnya. Jadi sebab itu bangsa yang maju ini, dulu dia mundur, tapi dia rajin mencari. Seperti Jepun, dia pergi ke Eropah, dia mengaji. Kitab-kitab di Eropah itu dia terjemah dalam bahasa dia. Akhirnya teknologi di Eropah itu boleh dicabar oleh Jepun, kerana rakyat dia mencari. Walaupun ilmu itu datang daripada orang lain, termasuk kita orang Islam. Orang mencari khazanah Islam sehingga mereka berjaya. Sedangkan kita yang ada khazanah Al-Quran, kita tidak carikan di dalam. Jadi begitulah Nabi merangsang kita. Setiap ilmu pengetahuan, hasil peninggalan generasi yang lampau, wajar kita selidiki, mengkaji khazanah dan peninggalan mereka. Mereka tak ada kemudahan. Syekh Daud Faqan menulis berapa buah kitab. Kemudahan tak ada macam sekarang. Tapi mereka meninggalkan kitab-kitab yang besar yang dibaca oleh umat zaman sekarang. Kita tanya diri kita, banding dengan mereka. Imam Syafi'i. Jadi kalau Allah ada orang-orang yang nak memperkecilkan Imam Syafi'i, ya, setakat mana ilmu kamu walaupun kamu ada DR, doktorat di dalam,
pencapaian kamu. Tetapi Imam Ghazali, kamu nak cabar mereka tak mungkin, sebab mereka meninggalkan khazanah ilmu yang banyak. Maka sebagai penutup di tengah-tengah itu, meninggalkan sejarah khilaf, menganggap sejarah itu lapuk, tak betul. Sebab terdapat barang yang paling bernilai, tidak pula boleh ditukarkan. Umpamanya Al-Quran. Al-Quran turun dah lama, 1400 tahun yang lalu. Kalamullah, tak boleh siapa pun mereka-reka sebagai alternatif kepada Quran. Al-Quran tidak lapuk di masa, tidak ditelan zaman. Cuma bergantung kepada kita bagaimana kita nak mengambil intisari daripada Al-Quran yang disebutkan tadi. Kerana di sana ada dimensi saintifik, ada dimensi bahasa, ada dimensi pelbagai jenis ilmu, termasuk sejarah dalam Al-Quran, menceritakan masa lalu, masa akan datang, apa yang berlaku. Sebab itu Nabi SAW ketika ditanya kepada Nabi, kita takluk Rom atau Konstantinopel? Umat Islam ketika itu masih lagi berada di Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana dulu kita nak takluk, Rom atau Konstantinopel? Kerajaan Rom dipimpin oleh Heraklius. Heraklius ini hidup zaman Nabi. Dia di Rom, Itali, Rasulullah di Mekah, Madinah. Lalu kata Nabi, antara Rom dengan Itali, seorang sahabat bernama Abdullah, dia ambil satu beg, satu raga. Dia bawa raga perhiasan. Dia buka, di situ ada kitab. Dia buat keluar kitab itu daripada peti itu. Dia kata, dulu kami bersama Rasulullah, kami adalah penulis wahyu. Lalu dia berkata, kota Heraklius, kota Rom, ditakluk lebih dahulu berbanding dengan Konstantinopel. Konstantinopel itu hari ini namanya Istanbul. Dulu dikuasai oleh Heraklius, sekarang dikuasai oleh umat Islam Turki. Istanbul itu nama dulunya Konstantinopel. Lalu Nabi bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah. Konstantiniyah itu Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha. Sesungguhnya Konstantinopel akan ditakluk oleh sebaik-baik pemimpin, karena pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Sebaik-baik tentera ialah tentera Muhammad Al-Fatih. Nabi sebut akan datang Konstantinopel itu akan ditakluk. Dan terbukti hari ini Konstantinopel, Istanbul sudah menjadi Islam, berada di bawah kepimpinan Islam, walaupun 1923 yang lalu dikuasai oleh Kemal Atatürk, menjadikan dia sebagai negara sekular. Tapi 2002 datang Erdogan sebagai Datuk Bandar Istanbul, menjadi Presiden Turki sekarang. 2023 genap 100 tahun Istanbul berada di bawah Islam. Nabi bersabda 1400 tahun yang lalu. Jadi banyak perkara-perkara yang Nabi sifatnya ialah yang disebut al-fikrul mustaqbali, futuristic thinking, pemikiran masa depan. Kita tak mesti jadi macam Nabi itu, tapi kita membaca apa yang disebut oleh Nabi akan datang.
Sebagai contoh penutup, Nabi kata, tak patut orang beriman dipatuk oleh ular pada lubang yang sama. La yalda'ul mu'min, la yalda'ul mu'min fi juhri marratain. Tak patut orang beriman dipatuk 2 kali dalam lubang yang sama. Itu bahasa Nabi. Apa maksudnya? Tidak wajar bagi kita orang beriman mengulangi kesalahan yang lalu, kesilapan yang lalu. Don't repeat the same mistake. Tapi kalau kita tak baca sejarah orang tua dulu kita tak baca, macam mana kita nak tahu? Yang kita fikir hari ini saja. Itu bahasa Rasulullah. La yaldamul mu'min, tak patut orang beriman dipatuk fi juhrin, pada lubang yang sama, marratain, 2 kali. Jangan ulang kesilapan yang lalu. Bukan nak menyalahkan orang lalu, tapi mana yang silap itu jangan diulang. Termasuklah bangsa kita sendiri, termasuklah keluarga kita. Jadi kalau kita mengulangi kesilapan, artinya kita ni takkan ke mana. Sebab kita sedang menuju masa depan yang gemilang yang digambarkan oleh Allah dan juga dihuraikan oleh Nabi SAW. Sidang jamaah sekalian, ada lagi bahagian hujung ini, mudah-mudahan kita dapat membacanya. Sebulan yang akan datang kita baca sikit-sikit, sehari 1 muka jadi, bincang-bincang, suruh anak kita yang di Jahannam, tuan baca ni, tu nak dengar, baca, suruh dia baca. Kata Sayyidina Umar muka surat 6, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Wazinu a'malakum, timbanglah amal kamu qabla an tuzana alaikum, sebelum amal kamu ditimbang oleh Allah. Kita besok akan ditimbang amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang ringan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Buruk baik kita ni ditimbang mana banyak buruk ke banyak baik. Itu namanya muhasabah. Jangan waktu dah timbang tu baru nak menyesal. Sekarang timbang mana yang kurang, kita tampung siap-siap. Mana yang lebih kita kongsi dengan keluarga kita. Mudah-mudahan dengan masa lalu, masa akan datang, itu menjadi panduan kepada amal kita sekarang, yaitu masa sekarang. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillah rabbil alamin.